Tiga pendatang asing tanpa izin parti di berkas kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom selepas dipercayai terbabit dengan ajaran sesat dan ilmu kebal Wali Tujuh. Komander Eskom Deputi Komisioner Hamzah Ahmad berkata pihaknya telah melaksanakan serbuan pada malam 1 Februari 2022 di sebuah rumah bekerja ladang Bukit Kertam, Kinabatangan. Dalam serbuan itu, 3 parti telah ditahan untuk siasatan lanjut oleh pihak Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kinabatangan. Hamzah dalam satu kenyataan media berkata beberapa barang peribadi milik seorang daripada individu terbabit iaitu pisau, senjata jenis plastik dan pelbagai jenis tangkal turut dirampas. Berdasarkan risikan awal, kumpulan ini diketuai oleh seorang guru dengan dibantu 2 individu dan mula bergiat aktif sejak 3 bulan lalu. Kumpulan tersebut mempunyai seramai 20 pengikut terdiri daripada warga asing yang bekerja di ladang sekitar Lahad Datu dan Kinabatangan. Justru Eskom menasihatkan orang ramai agar tidak terpengaruh dengan ajaran atau dakwah baharu yang boleh menimbulkan ketidakharmonian dalam kalangan masyarakat setempat. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana individu dan kumpulan yang sengaja mengganggu-gugat ketenteraman awam dan keselamatan di Timur Sabah. Polis sudah membuka kertas siasatan terhadap pemilik akaun Facebook yang didakwa mempromosikan ajaran agama Melayu yang bercanggah dengan Islam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata beliau telah berbincang mengenai perkara itu dengan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad siang tadi. Itu penentuan bagi orang ramai sebuah bahasa itu. Mana kalau nak tahu betul ke tidak kerajaan langit ni, boleh tanya setiap bahasa India, kau Hindu, kau Melayu kau. Hanya mari cari ayat-ayat tu untuk beri keterangan. Saya tak ada mengajar, saya tak mengaji, saya tak boleh baca, mana boleh mengajar. Tak ada buku satu liki ni pun tak ada, tak tahu. Di tangan saya ataupun di rumah saya. Ayat Pin. Saya berjumpa dengan Ayat Pin sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dipanggil alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas. Saya bertemu sendiri dengan Ayat Pin di istana dia. Jadi Ayat Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Jadi saya duduk atas bukit ni, saya tengok satu Ayat Pin ni, dia duduk, kaki dia ni duduk di bawah bukit. Lepas tu saya duduk atas bukit. Sedangkan saya lengok lagi tu, dia tinggi lagi daripada bukit. Ayatnya kelebihan, kebesaran, ketinggian dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Hakim bin Rufai, merupakan pembaca berita anda daripada My Campus Bulletin MKB. Okey, ibu bapa yang kehilangan pekerjaan pasca pandemik dan hubungannya dengan keluarga sakinah merupakan satu topik yang sangat panjang yang telah kita ketahui bahawa ramai ibu bapa yang telah kehilangan pekerjaan semenjak sebelum dan pasca pandemik COVID-19. Oleh itu, mari kita bersama-sama dengan wartawan kita untuk menemui beberapa orang untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ibu bapa yang kehilangan pekerjaan dan hubungannya dengan keluarga sakinah. Okay, Assalamualaikum saudara Muin. Okay, Waalaikumsalam. Saya nak tanya apa yang anda tahu tentang ajaran sesat ni? Ajaran sesat? Ya, betul. Apa yang saya tahu pasal ajaran sesat ni ialah satu ajaran yang mana menyimpang daripada ajaran Islam lah. Seperti yang kita tahu sekarang ni, dekat Malaysia sekarang ni, seperti ajaran Ayah Pin yang dulu tahun 2000 tu, dan sekarang ni macam ada juga seperti Lepat, seperti Cikgu Hashim, itulah yang saya tahu antaranya. Okey, Pada pendapat saudara lah kan, apa kesan-kesan ajaran sesat ni? Kesan-kesan ajaran sesat ni, dia macam mana nak cakap dia lebih kurang, dia memesongkan. Dia itulah, dia satu ajaran yang mana menyimpang daripada ajaran Islam, yang mana kalau dia berkaitan dengan akidah kita lah. Dia berkaitan dengan akidah kita, yang mana
kalau kita tersalah akidah tu, kita mungkin akan kekal dalam neraka lah. Na'udzubillah min zalik. Okey, kalau berkaitan dengan ajaran sesat ni, kita mesti tahu ada beberapa ajaran sesat kan. Sebagai contoh macam ayah pen kan. Betul. So contoh-contoh ajaran sesat yang anda tahu dan apa yang dorang amalkan, yang anda tahulah yang sangat menyimpang dalam agama kita ni. Okay, yang saya tahu ialah ayah pen ni dulu dia buat satu markas dia dekat Terengganu, yang mana ada satu upacara tu, pengikut dia mesti minum air daripada kaki dia, air basuhan kaki dia, yang mana untuk menyucikan diri pengikut tersebut lah. Itu adalah satu benda yang kita fikir memang takkan ada orang yang nak buat macam ni, tapi disebabkan taksubnya pengikut dia kepada ayah pen tu, dia ikut saja apa yang ayah pen tu suruh lah. Itu saja dekat yang saya tahu lah. Terima kasih Saudara Muin. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum Cik Izwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan berkaitan dengan ajaran sesat, iaitu apa yang anda tahu tentang ajaran sesat? Yang pertama sekali, ajaran sesat ni merupakan satu ajaran yang menyeleweng daripada agama Islam dan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Pada pendapat Cik, apa kesan-kesan daripada ajaran sesat ni? Okey, pertama sekali kesan dia. Okey, yang pertama dari segi akidah, kalau kita lihat ajaran sesat ni banyak menyeleweng berkaitan dengan akidah. Yang kedua, keimanan. Okey. Ni dua, akidah dan keimanan ni memang ajaran sesat seleweng lah. Seperti yang kita contohnya ajaran sesat di Malaysia ni macam ayah pin tu kan. Dia banyak menyelewengkan akidah umat Islam. Jadi kebanyakan kesannya adalah kesan yang buruk lah. Kesan yang buruk. Ya. Okey, seterusnya adalah saya ada soalan berkaitan dengan ajaran sesat lagi, iaitu apakah contoh-contoh ajaran sesat yang anda tahu dan apa yang diorang amalkan? Okey. Pertama sekali, kalau kita lihat dalam konteks Malaysia sendiri, kita pernah dikejutkan dengan pertama ajaran sesat yang paling terkenal, iaitu ajaran sesat ayah pin. Yang kedua, dari segi ajaran sesat menurut Islam pula, seperti Syiah, Khawarij, apa lagi, Wahabi pun sebenarnya kita boleh kategorikan, tapi dia tak sangat lah. Itu adalah satu contohnya. Baik Cik, untuk seterusnya, apa yang anda lihat, apa pendapat anda berkaitan dengan mereka yang solat menggunakan niat? Solat menggunakan niat. Pada pandangan saya, memang dalam hadis kitab 40 pun sendiri, pertama sekali dia tekankan berkaitan dengan niat kan. Tapi kalau solat menggunakan niat saja, dia tak mencapai maksud solat itu sendiri. Kita Islam telah mengajar kepada kita solat dan dengan menggunakan niat dan beramal dengan menggunakan solatlah sendiri. Macam tu lah. Kita tak boleh solat dengan menggunakan niat saja. Okey, terima kasih Cik Izwan. Demikianlah kita telah mendengar beberapa sesi soal jawab berkenaan dengan ajaran sesat. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa mempelajari serta memperhargai ilmu serta memasakkan diri kita dengan ilmu tauhid dan akidah, supaya akidah kita tidak mudah terpesong. Ingatlah bahawa ajaran sesat ni akan kekal berkembang walaupun merentasi zaman. Dia tidak akan terhenti segitu sahaja. Oleh itu, demikian daripada saya. Terima kasih.